Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta dan pelawat Minggu Sains Negara 2021. Selamat datang ke sesi Sembang Santai Perubatan. Alhamdulillah, dengan izinnya kita ditemukan dalam sesi Sembang Santai Perubatan yang bertajuk Aplikasi Teknologi Nuklear dalam Perubatan dan Pengawalan Penyakit COVID-19. Sesi Sembang Santai Perubatan ini akan berlangsung selama 2 jam bermula dari sekarang sehingga pukul 1 tengah hari. Diharapkan program selama 2 jam ini akan memberikan informasi serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anda semua tentang teknologi nuklear dalam perubatan. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi maklumat, pengetahuan dan kepakaran kami berkaitan teknologi nuklear dalam perubatan kepada peserta dan pelawat Minggu Sains Malaysia 2021. Sepanjang 2 jam ini, Tuan-Puan akan bersama saya, Dr. Zainah Adam dari Bahagian Teknologi Perubatan Agensi Nuklear Malaysia selaku moderator. Bersama saya, 2 orang panel yang kacak dan jelita, iaitu pegawai penyelidik senior dari Bahagian Teknologi Perubatan Agensi Nuklear Malaysia yang akan mengupas dan membincangkan dengan lebih terperinci berkaitan aplikasi teknologi nuklear dalam perubatan dan peranan teknologi nuklear dalam menangani pandemik COVID-19. Panel pertama yang saya maksudkan adalah Dr. Azhari Kasbullah. Hai. Dr. Azhari berasal dari Negeri Johor Darul Takzim, bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Mas, Kota Tinggi Johor. Kemudian bersekolah menengah di Maktab Sultan Abu Bakar ataupun English College, Johor Bahru dan tinggal di Asrama Felda Semai Bakti, Johor Bahru. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran di UPM Serdang dalam bidang kimia industri. Seterusnya menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang kimia sintetik juga di UPM Serdang. Dr. Azhari mendapat ijazah PhD dalam bidang Medical Radiation Science di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. Kini Dr. Azhari merupakan pegawai penyelidik dari Unit Pengeluaran Radioisotop Bahagian Teknologi Perubatan Agensi Nuklear Malaysia dan telah berkhidmat dengan Agensi Nuklear Malaysia selama 19 tahun. Bidang kepakaran Dr. Azhari adalah radioisotop, radiofarmaceutical dan radiofarmaceutical untuk perubatan nuklear. Panel kedua yang akan bersama kita pada sesi ini adalah Dr. Siti Najila Muhammad Janil. Hai, Assalamualaikum semua. Dr. Siti Najila bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Jalan Geni, Kuala Lumpur dan Sekolah Kebangsaan Sri Skudai, Johor. Bersekolah menengah di Newland School for Girls, Hull, United Kingdom dan White Sixth Form College, Hull, United Kingdom. Kemudian melanjutkan pelajaran di University of Leeds, United Kingdom dalam bidang biochemistry dan pharmacology. Dr. Siti Najila kemudiannya menyambung pelajaran di peringkat sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Health Sciences, majoring Biomedical Sciences. Seterusnya melanjutkan pengajian ke peringkat PhD dalam bidang Pharmaceutical Sciences di University of Southern California, United States of America. Dr. Najila merupakan pegawai penyelidik kanan di Bahagian Teknologi Perubatan Agensi Nuklear Malaysia dan telah berkhidmat dengan agensi selama 19 tahun. Bidang kepakaran Dr. Najila adalah pengimejan molekul berasaskan nanopartikel untuk kegunaan perubatan nuklear. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, perubatan nuklear secara umumnya adalah bidang perubatan yang menggunakan ejen radiofarmaceutical iaitu bahan radioisotop yang digabungkan dengan bahan kimia spesifik. Kepelbagaian jenis radioisotop dan bahan kimia spesifik ini telah menghasilkan pelbagai jenis ejen radiofarmaceutical yang digunakan dalam pelbagai fungsi. Ada ejen radiofarmaceutical yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau mengesan fungsi organ seperti buah pinggang, jantung, tiroid, tulang dan lain-lain. Ada juga ejen radiofarmaceutical yang digunakan untuk merawat penyakit seperti penyakit kanser dan penyakit berkaitan tiroid. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan mendalam berkenaan perubatan nuklear, kita bersama pakar perubatan nuklear kita iaitu Dr. Azhari Kasbullah. Dr. Azhari, boleh doktor terangkan dengan lebih terperinci bagaimana teknologi nuklear digunakan dalam bidang perubatan, khususnya dalam mendiagnosis dan merawat penyakit? Silakan Dr. Azhari. Ya, boleh Dr. Zainah. Terima kasih Dr. Zainah sebagai moderator kita pada hari ini. Jadi saya akan share skrin dulu ya. Okey.
Okey, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan bercakap mengenai aplikasi teknologi nuklear dalam perubatan. Okey, sebagai pengenalan kepada radiasi, so apa itu radiasi? Radiasi ialah tenaga yang dipancarkan dan dihantar dalam bentuk gelombang dan zarah. Jadi radiasi ini terbagi pada dua, iaitu tenaga pengayonan dan tenaga yang bukan pengayonan. Okey, tenaga pengayonan ini juga, antara contoh-contohnya ialah tenaga alfa, zarah alfa, beta, sinar gamma, sinar X, neutron, proton dan sebagainya lah. Dan seterusnya ialah yang tanpa pengayonan ni ialah microwave, okey, gelombang mikro, gelombang radio, visible light ataupun dan juga infrared. Ini antara dua kategori radiasi ya. So kemudian saya akan bercakap mengenai tenaga pengayonan lah, iaitu yang secara asasnya ialah kita ada zarah alfa, zarah beta, sinar gamma dan ataupun sinar X-ray dan juga neutron. Okay, kalau kita lihat di sini kuasa penembusan radiasi mengayon ni, zarah alfa kita boleh halang kuasa penembusan dia dengan menggunakan tangan sahaja. Jadinya dia tenaga zarah alfa ni mempunyai tenaga pengayonan yang tinggi, tetapi kuasa penembusannya yang rendah. Dia umpama macam seorang pelari pecut. Okey. Dia boleh berlari dengan pantas laju, tetapi dia sampai contoh 100 meter je dah habis. Dia tak boleh pergi jauh lagi. Okey, kemudian zarah beta. Zarah beta ni kita boleh kategori macam pelari jarak sederhana. Contoh 400 meter. Kan zarah beta ni kalau kita lihat dia boleh dihalang menggunakan aluminium. Okey. Dan juga kalau kita lihat seterusnya ialah sinar gamma dan sinar sinar X. Sinar gamma dan sinar X ni kita boleh menghalang kuasa penembusannya dengan menggunakan LED ataupun plumbum. Ni macam umpama pelari jarak jauh macam 1000 meter. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, kemudian yang terakhir ialah neutron. Neutron ni kuasa penembusan dia lebih tinggi berbanding dengan lain-lain. Dan untuk menghalang penembusan neutron ni, kita boleh menggunakan konkrit. So begitulah kalau kita lihat dekat pusat perubatan nuklear, kita boleh lihat kalau kita berpeluang untuk pergi melawat lah, kita boleh nampak ada konkrit yang tebal, yang itu di mana kita boleh untuk menghalang lah kata orang tu sinaran neutron ni daripada menembusi bangunan lah. Okey. Okey, seterusnya saya akan cakap sedikit sebanyak tentang kes kanser di Malaysia ni. So kalau kita lihat menurut kajian daripada National Cancer Registry pada tahun 2003 lah, 1 hingga 4, 1 di dalam 4 rakyat Malaysia kemungkinan akan ada risiko kanser dalam kehidupan. Okey. So kemungkinan kita dapat kanser, penyakit kanser ni 1 daripada 4 rakyat Malaysia. Okey. Kalau kita lihat ada top 10 kanser, kejadian kanser untuk lelaki dan wanita. Untuk lelaki kalau kita lihat, yang pertama ialah colorectal cancer. Yang kedua ialah lung cancer. Ini bagi pesakit-pesakit kanser biasanya perokok. Dia akan infect pada lung. Okay. Kemudian untuk yang wanita pula, biasa yang pertama yang setakat ni ialah breast cancer. Dan yang kedua ialah colorectal cancer. Okay. Kemudian kita lihat yang terbaru pula, latest cancer registry report 2012 hingga 2016. Kita lihat top 10. Ini yang secara umum di Malaysia ni ada, yang pertama kita lihat ialah breast cancer. Yang kedua colorectal cancer. Dan yang ketiga ialah lung cancer. Nampak kita lihat yang top 3 ni pun sebenarnya kalau kita lihat mungkin kesan daripada cara hidup ataupun pemakanan, pola pemandangan kita sebagai rakyat Malaysia ni
kita ada macam-macam jenis makanan. Jadi bila kita tak jaga pemakanan kita, kemungkinan kita akan dapat pesakit kanser tu juga akan kadar untuk kita dapat penyakit kanser ni agak tinggi. Okay. So di Malaysia saja jumlah mereka yang mengidap kanser meningkat ya daripada 30,000 kes baru pada tahun 2008 kepada 37,400 pada tahun 2012, dan ianya dijangka meningkat kepada lebih kurang hampir 57,000 pada tahun 2025. Dan jumlah kematian juga pada tahun 2008 adalah sejumlah 20,100 orang. Dan kita lihat pada tahun 2012 meningkat kepada 21,700 orang, iaitu lebih kurang 600 orang sehari kalau kita nak buat perbandingan lah. Okay. So berbanding pula dengan kematian akibat demam denggi, kalau kita lihat hanya 60 orang setahun. So itu antara dia punya perbezaan ni lah. Kalau kita nak bandingkan kematian akibat kanser dan kematian akibat demam denggi. So jadi bagaimana untuk kita mengesan penyakit kanser dengan awal dan berkesan? Salah satu kaedahnya ialah menggunakan teknik perubatan nuklear atau nuclear medicine. Nuclear medicine atau perubatan nuklear ni ialah sebenarnya salah satu teknik pengimejan perubatan. Okey, di mana pharmaceutical ataupun ejen pembawa dilabelkan dengan bahan radioaktif dan diberikan kepada pesakit. Okey, kemudian jumlah radioaktif di pelbagai bahagian badan pesakit diukur menggunakan kamera gamma. Okey. Ni secara detailnya, kalau kita radioaktif compound tu, okay, bahan radioaktif, so dia digunakan untuk diagnosis dan therapeutic treatment. So kalau kita tengok, biasanya untuk perubatan nuklear ni lebih kurang 95% digunakan untuk diagnostik, tujuan diagnostik untuk pengimejan, di mana hanya 5% saja setakat ni digunakan untuk therapeutic. Therapeutic ni contoh untuk thyroid cancer, itu untuk terapeutik dia menggunakan iodine 131. Itu radioaktif iodine 31 lah untuk therapeutic treatment. Okey. So bagaimana nuclear medicine ni dia bekerja? Okey, seperti saya terangkan tadi, okey, radioisotop. Radioisotop ni umpama sebuah kenderaan. Okey. Dan pharmaceutical ni umpama sebagai pemandu. So pemandu inilah yang akan membawa kenderaan ini untuk pergi ke tempat lokasi organ. Itu sebagai contoh. So biasanya kita akan masukkan ke badan pesakit menggunakan intravenous, iaitu sebagai kita suntik kepada pesakit. Kemudian sebagai contoh ada satu lagi minum, ataupun yang ketiga dengan menggunakan sedotan atau inhalation. Kemudian bahan radioaktif tersebut atau dipanggil radiopharmaceutical akan berkumpul di bahagian organ-organ manusia ni lah. Kalau kita lihat di sini ada di otak, tulang, buah pinggang dan seterusnya lah, organ-organ dalam badan manusia. Kemudian ianya akan bila bahan radioaktif ni mengeluarkan sinaran, so sinaran tersebut akan di-capture, ditangkap oleh gamma kamera ataupun SPECT kamera ataupun PET kamera yang berada di hospital ni, dan kemudian komputer akan memproses. Dan komputer tu yang kita dapat gambar-gambar yang contohnya di sini ialah bila kita lihat bila pesakit disuntik dengan bahan radioisotop ataupun radiopharmaceutical tadi, kemudian dia akan pergi ke bahagian otak dan kita lihat gambar kamera ni akan menangkap gambar sinaran yang dikeluarkan oleh sinar gamma ni, dan kita dapat image daripada komputer, iaitu image kanser yang ada di kawasan kepala ya. Okey. So di sini adalah contoh kemudahan
gambar kamera, dan juga kita lihat di sini adalah contoh gambar kanser tulang. Okey, kita boleh nampak ini yang warna ungu ni ialah di mana kanser sel kanser yang telah merebak ke dalam badan ke tulang manusia. Okey. Okey, yang seperti saya ceritakan tadi, radiopharmaceutical ni secara ringkasnya dia umpama macam contohnya radioisotop technetium 99M ini, dia sebagai sebuah kereta dan carrier ni ataupun pharmaceutical ni dilabelkan dengan radioisotop menjadi radiopharmaceutical, di mana sebuah kereta dan pemandu akan pergi ke lokasi sel tumor ni. Okey. So inilah yang kita masukkan, nak saya ceritakan tadi berkenaan dengan macam radionukleid ni sebagai sebuah kereta dan pharmaceutical ni sebagai ejen pembawa ataupun dia punya pemandu untuk membawa radioisotop ataupun radionukleid ni kepada lokasi tumor sel tu. Okay. So antara medical isotope yang dikeluarkan di kemudahan reaktor nuklear, salah satunya ialah technetium 99M. Dia digunakan untuk organ imaging. Contohnya untuk liver, lung, bone, kidney dengan heart, dengan jantung. So seterusnya ialah iodine 131. Yang ini biasanya guna untuk hyperthyroidism dan untuk thyroid cancer. Yang ini untuk iodine 131 ni dia menghasilkan zarah beta yang boleh membunuh sel kanser untuk thyroid cancer. Ini untuk treatment. Kemudian untuk yang samarium 153, seterusnya untuk mengurangkan rasa sakit untuk bagi pesakit kanser tulang. Okey. Kemudian chromium 51 untuk GFR, iaitu untuk renal function. Dan seterusnya lutetium 177 untuk diagnosis dan treatment untuk neuroendocrine hormonal tumors. Okay, sekarang saya akan kongsikanlah sedikit kemudahan ataupun fasiliti yang terdapat di Agensi Nuklear Malaysia. Kemudahan pengeluaran radioisotop dan radiopharmaceutical. Okey, yang pertama kita ada kemudahan untuk pengeluaran technetium 99M yang tadi yang saya ceritakan tadi, yang kegunaan dia adalah untuk pengimejan. Pengimejan contohnya kalau kita labelkan dengan DTPA, dengan MDP. MDP ni macam dia punya carrier dia lah, dia punya ejen pembawa. Dia akan pergi kepada tulang pesakit dan kita akan dapat dia punya image sekiranya kita dipancarkan kepada gambar kamera. Okay, seterusnya kemudahan untuk pengeluaran kapsul iodine 131, yang ini yang tadi saya ceritakan untuk thyroid cancer. Okay. Seterusnya kita ada kemudahan pengeluaran untuk kit radiopharmaceutical yang saya katakan tadi sebagai ejen pembawa. Okay. So biasanya setelah kita sediakan ubat-ubatan ni, antara lokasi-lokasi ialah hospital-hospital yang kita akan bekalkan. Ini adalah antara hospital-hospital yang mempunyai pusat perubatan nuklear di Malaysia. So kalau kita lihat di sini di Kuching ada, Hospital Umum Sarawak pun ada, satu lagi di Sabah di Likas Hospital. Okay. Dan juga di belah utara di Kota Baru dia ada Hospital USM. Kemudian di Pulau Pinang ada Hospital Pulau Pinang, dan juga di Johor Bahru di Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru. Tapi yang paling banyak kalau kita lihat di sini ialah di Kuala Lumpur lah, di bahagian di Lembah Kelang. Banyak terdapatnya pusat perubatan nuklear lah. Kalau kita lihat di sini kita ada yang untuk yang hospital kerajaan, kita ada Hospital Kuala Lumpur, UKM Medical Center, National Heart Institute, USM Hospital, Penang General Hospital, Kuching General Hospital, UMMC Medical Hospital, Medical Center, Hospital Sultan Aminah, Putrajaya Hospital dengan Hospital Serdang. Selain daripada itu, kita ada juga
hospital swasta. Kita ada Sam Derby Medical Center, Prince Court Medical Center, Pantai Ceras Medical Center, Beacon Medical Center, serta Cancer Treatment Center. Okey, sebagai kata orang tu prinsipal bagaimana nuclear imaging ni dia bekerja kalau kita lihat di mana yang saya dah ceritakan juga tadi, di mana radioactive material ni, bahan radioisotop ni kita akan labelkan dengan dia punya carrier ataupun ejen pembawa, contohnya MDP, DMXA, DTPA, HIDA. Okey, kemudian kita akan labelkan, kemudian kita akan apply pada pesakit melalui injection, inhalation, sedutan ataupun injection, ataupun kita sedut minum. Kemudian kita akan scan, imbas gunakan gambar kamera ataupun PET kamera. Kemudian kita teknologis akan proses, kita dapat gambar, kemudian kita hantar pada doktor untuk reporting, dan kemudian kita akan refer kepada doktor perubatan untuk tindakan seterusnya. Sama ada kita akan buat rawatan kemoterapi ke, ataupun kita nak buat pembedahan untuk membuang sel kanser tersebut. Itu yang basically dia punya cara dia bertindak lah. Okay, so di sini contoh kalau kita lihat untuk pengimejan, diagnostik, kita lihat untuk cancer detection. Yang pertama untuk ini ialah PET scan untuk lung cancer ya. Kita boleh nampak gambar tu lung cancer tu di mana. Setelah kita menggunakan imbasan menggunakan PET scan, iaitu positron emission tomography. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat untuk radioterapi, yang ini untuk cancer treatment, kalau kita boleh lihat kemajuan bagaimana kanser tersebut hilang setelah kita rawat. Kita lihat pada tahun 2006, kanser tu bersaiz besar, kemudian menyusut 2007 dan seterusnya 2010 dah hilang. Okey. Kemudian kita juga boleh nampak juga perbezaan antara organ otak yang normal dengan yang ada disease, ada sakit. Boleh nampak perbezaan dia. Dan juga kita boleh nampak jantung yang sihat dan jantung yang ada penyakit. Kita boleh nampak melalui imbasan menggunakan PET scan ni lah. Okey, di Agensi Nuklear Malaysia, kami juga ada membuat pembangunan dan penyelidikan dalam bidang perubatan nuklear. Antaranya ialah radioisotop samarium-153 sebagai radionukleid dan juga EDTMP sebagai ejen pembawa ataupun carrier. So biasanya kita akan labelkan samarium-153 dan EDTMP dan digunakan untuk merawat pesakit kanser tulang untuk mengurangkan rasa sakit. Okay. So kalau kita lihat sedikit, biasanya sampel ni, raw material ni kita timbang, dah timbang, lepas tu kita akan masukkan dalam tiup kaleng ni, kaleng aluminium ni, dan kita hantar kepada reaktor nuklear. So kita ada reaktor 3 puspati di Agensi Nuklear Malaysia yang berkapasiti 1 megawatt. Maksudnya kapasitinya 1 megawatt ni tidaklah tinggi. Dia hanya boleh lebih kepada untuk reaktor penyelidikan dan pembangunan. Bukanlah maksudnya untuk buat, maksudnya dia tak bolehlah nak buat bom. Kalau untuk reaktor nuklear ni, dia lebih kepada untuk R&D saja. Untuk dari segi R&D, penyelidikan dan pembelajaran. Jadi kalau ada sesiapa kata Malaysia ada buat bom nuklear ke apa ke, so jangan percayalah, kita memang tak mampu nak buat pun. Kita boleh, kata orang tu, untuk buat R&D kita boleh. Okey. Okey, seterusnya sambungan daripada setelah kita irradiate, melakukan penyinaran bahan radioisotop di dalam reaktor. So kita akan keluarkan daripada reaktor dan kita akan ukur aktiviti. Okey, bila dia dah ukur aktiviti yang ada, kemudian kita akan adakan QC, quality control, dan selepas itu kita akan labelkan dengan EDTMP, dan kemudian kita akan adakan kata orang
in vivo study di mana bahan radiopharmaceutical ini akan disuntik pada tikus. Okay, kemudian kita akan tengok sama ada bahan radioaktif ini pergi atau tidak ke tempat-tempat yang hendak kita tuju. Contohnya di sini kita lihat bila disuntik pada tikus, okey, kita nampak setelah diimbas dengan menggunakan kamera gamma, kita boleh nampak gambar tulang tikus ni adanya bahan radioaktif terkumpul di bahagian tulang. So nampak kita ada kemajuan, kita boleh menghasilkan bahan radioisotop di Agensi Nuklear Malaysia untuk kegunaan perubatan. Okey, saya rasa setakat itu saja perkongsian. Terima kasih Dr. Zainah. Saya serahkan pada Dr. Zainah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azhari yang telah memberikan penerangan yang menyeluruh dan jelas berkaitan perubatan nuklear secara am. Status perubatan nuklear di Malaysia iaitu di hospital-hospital yang menawarkan perkhidmatan perubatan nuklear dan juga aktiviti penyelidikan dan pembangunan ejen radiopharmaceutical di Agensi Nuklear Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan semariam EDTMP, mari kita saksikan video ini. Penyelidikan dan pembangunan Semerium 153 dan EDTMP ini telah bermula sejak tahun 2017 melalui kerjasama Institut Kanser Negara. Produk radiopharmaceutical yang dihasilkan di Agensi Nuklear Malaysia seperti Semerium 153 EDTMP ini dapat memberi manfaat secara terus kepada rakyat. Kumpulan teknologi pengeluaran radioisotop diberi tanggungjawab untuk menghasilkan radioisotop Semerium 153 menggunakan kemudahan reaktor Triga Puspati di Agensi Nuklear Malaysia. Samarium 153 dalam ampul kuarz yang telah disinarkan di reaktor Triga Puspati akan diproses di dalam hot cell. Sebahagian daripada samarium 153 ini akan dihantar kepada unit kawalan mutu dan unit teknologi farmasutikal untuk dilabelkan dengan EDTMP. Kumpulan teknologi radiopharmaceutical bertanggungjawab dalam formulasi dan juga penglabelan kit radiopharmaceutical. Proses penglabelan adalah kritikal untuk memastikan samarium 153 dapat mengikat dengan EDTMP secara optimum. Sampel-sampel samarium 153 yang diperolehi daripada unit pengeluaran akan diuji di makmal kawalan mutu bagi memastikan produk tersebut boleh digunakan dengan kesan dan selamat. Ujian-ujian seperti ujian radiokimia dan ujian ketulinan radionuklidik dijalankan untuk memastikan bahawa produk samarium 153 EDTMP adalah tulen serta mempunyai ciri-ciri radiofarmaceutical yang mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Di makmal mikrobiologi, kami menjalankan ujian bakteria dan otopsi serta serologi untuk produk samarium 153 EDTMP. Ini untuk memastikan produk adalah selamat untuk digunakan oleh para pesakit. Ujian-ujian ini dijalankan dengan teliti di dalam bilik bersih serta dalam persekitaran yang terkawal bagi memastikan keputusan ujian adalah tepat. Adalah diharapkan agar produk samarium 153 EDTMP ini dapat meringankan beban terutamanya kepada pengidap kanser tulang agar mereka dapat menjalani rutin harian dengan lancar. Okey, Dr. Azhari, saya ada beberapa soalan untuk Dr. Azhari ya. Okey. Yang pertama, apakah peranan Agensi Nuklear Malaysia terutamanya dalam pembangunan dan kemajuan perubatan nuklear di Malaysia? Dr. Azhari? Okey, Dr. Zainah, terima kasih. Perubatan nuklear ni adalah bidang perubatan khusus yang melibatkan penggunaan bahan radioaktif untuk mengesan dan merawat penyakit.
penglibatan nuklear Malaysia dalam bidang perubatan nuklear telah berkembang pesat sejajar dengan kemajuan teknologi perubatan global dan cabaran kesihatan masyarakat pada masa kini. Bermula dengan kejayaan memanfaatkan sumber neutron daripada reaktor Triga Puspati dalam pengeluaran kit radiopharmaceutical, Nuklear Malaysia terus meluaskan sumbangannya melalui penyelidikan dan memberi pelbagai khidmat kepada hospital, klinik, syarikat swasta dan universiti tempatan, termasuk ujian kawalan kualiti mikrobiologi ke atas produk perubatan, kawalan mutu mesin sinar X, ujian biodosimetri serta khidmat runding cara. Komitmen Nuklear Malaysia diperkukuhkan lagi dengan kejayaan dalam inovasi dalam bidang perubatan sama ada di peringkat kebangsaan maupun di arena antarabangsa. Terima kasih. Baik, Dr. Azhari. Apakah cabaran utama dalam usaha untuk memajukan teknologi perubatan nuklear di Malaysia ini? Cabaran utama dalam usaha untuk memajukan teknologi perubatan nuklear di Malaysia ni ialah kemajuan bidang perubatan nuklear itu sendiri. Kerana jika ia maju, maka khidmat perubatan nuklear ini akan lebih diperlukan. Dan apabila perubatan nuklear maju, kita perlu berubah mengikut perkembangan kemajuan terkini. Contohnya, keperluan radioisotop perubatan ke atas radioisotop yang mempunyai separuh hayat yang amat singkat dalam saat dan minit. Ini hanya dapat dihasilkan oleh kemudahan siklotron. Okey, kalau sebelum ini kita ada reaktor nuklear, satu lagi kita ada ialah kemudahan siklotron. Tapi Malaysia masih belum memiliki kemudahan ini sepenuhnya. Okey, perubatan nuklear di Malaysia juga dianggap bidang perubatan peringkat tertiary dan kos operasinya tinggi. Dan ini menyebabkan penggunaannya dikawal ataupun terhad. Hanya pakar-pakar dalam bidang perubatan boleh merujuk perkhidmatannya kerana dengan peruntukan yang sama, lebih banyak rawatan keadaan alternatif boleh diberikan. Secara tidak langsung, ini menunjukkan kuantiti yang agak rendah dan dengan sendiri tidak memberikan pulangan yang menggalakkan bagi pelabur. Itu saja. Terima kasih Dr. Azhari. Soalan saya yang ketiga, apakah usaha-usaha untuk meningkatkan perkhidmatan dan penyelidikan khususnya dalam perubatan nuklear di Malaysia ini? Antara usaha-usaha yang telah dilakukan ialah kami melakukan persiapan ataupun kata orang tu membuat persediaan dan menghadiri latihan-latihan di luar negara yang mempunyai fasiliti terkini dalam bidang perubatan nuklear, dan juga kami membuat perancangan bagi memperolehi kemudahan peralatan nuklear terkini. Contohnya seperti siklotron lah, untuk menghasilkan radioisotop yang utama masa kini, dan juga bagi meningkatkan penggunaan perubatan nuklear di Malaysia kerana ia kaedah yang kurang berisiko dan mampu memberikan maklumat dan secara detail dan mempunyai ketepatan yang tinggi kepada para doktor. Dan diharap juga sekurang-kurangnya setiap hospital di negeri-negeri di Malaysia dan hospital universiti akan mempunyai pusat perubatan nuklear mereka sendiri. Malah harapan yang lebih tinggi ialah setiap pusat perubatan nuklear mempunyai siklotron dan kamera pad mereka sendiri kerana perubatan nuklear telah maju ke arah menggunakan radioisotop yang mempunyai separuh hayat dalam jangka saat yang mana kegunaannya hanya boleh berlaku sekiranya kemudahan siklotron yang mengeluarkan radioisotop seperti ini berada di dalam hospital itu sendiri. Ya, terima kasih. Baik, Dr. Azhari. Nampaknya kita ada soalan daripada penonton. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Hasliza binti Hashim daripada SMK Bukit Jalil. Saya ada satu soalan untuk ditanya kepada Agensi Nuklear Malaysia. Bagaimanakah caranya untuk kita mengurangkan kesan daripada pengambilan ubat-ubat yang mengandungi bahan radioaktif? Itu saja. Terima kasih. Dr. Azhari, silakan. Ya. Okey,
Okey, Cikgu Nur Hashim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi untuk pengetahuan cikgu ya, kebiasaannya pengambilan ubat-ubatan yang mengandungi bahan radioaktif ini boleh dikatakan selamat dan kesan sampingannya adalah minimum. Ini kerana ahli farmasi dan doktor sudah pun mengira dos yang perlu diberi mengikut keperluan tubuh badan pesakit. Sebagai contoh, bagi pesakit kanser tulang, dos dikira mengikut berat badan pesakit serta kadar keaktifan ubat radioaktif ini juga akan berkurangan mengikut masa dan akan dikeluarkan daripada tubuh badan pesakit melalui sistem perkumuhan mengikut peredaran masa. Jadi insya-Allah kita tidak perlu risau tentang kesan sampingan daripada pengambilan ubat-ubat yang mengandungi bahan radioaktif ini. Terima kasih. Baik Dr. Azhari, harap dapat menjawab kekeliruan Dr. Siti InsyaAllah. Cikgu Nur Hasliza tadi ya. Ya, ya. Okey, nampaknya kita ada soalan yang kedua daripada penonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Fitri bin Muhammad Rozi dari Sekolah Menengah Sains Tapah ingin bertanyakan satu soalan. Macam yang kita tahu, tulang dalam badan kita boleh dilihat menggunakan sinar X ataupun X-ray. Soalan saya adalah bagaimanakah imej kanser dalam badan pesakit dapat dikesan dan dilihat imejnya menggunakan radioisotop yang kita suntik dalam badan pesakit tersebut. Itu saja. Terima kasih. Silakan Dr. Azhari. Okey, adik Idul Fitri dari Sekolah Menengah Sains Tapah. Okey, saya ambil contoh bahan radioisotop samarium-153 yang dilabelkan dengan ejen pembawa iaitu EDTMP. So apabila samarium-153 dilabelkan dengan EDTMP dan seterusnya disuntik ke dalam badan pesakit, EDTMP ini akan bertindak sebagai ejen pembawa di mana bahan radioaktif samarium-153 ini akan dibawa oleh EDTMP melalui salur darah lalu berkumpul pada tulang yang dijangkiti sel kanser. Okay, kemudian radioisotop samarium-53 ini pula dia bertindak sebagai ejen palliatif, iaitu dia mengurangkan rasa sakit. Okay, di mana samarium-153 ni dia mengeluarkan ada dua, satu zarah beta, yang satu lagi ialah sinar gamma. Okay, zarah beta ni dia menghalang isyarat kecederaan daripada sampai ke otak, seterusnya menghalang otak daripada menerima isyarat kesakitan, dan juga satu lagi ialah sinar gamma. Sinar gamma inilah yang berfungsi sebagai ejen pengimejan, di mana dia akan mengeluarkan sinaran radioaktif dan sinaran radioaktif ni membolehkan gambarnya diambil oleh, imejnya diambil oleh kamera gamma dan terhasillah imej kanser yang boleh kita lihat di hospital-hospital yang dikeluarkan oleh kamera gamma ini. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Azhari. Harap penerangan Dr. Azhari tadi jelas ya Adik Idul Fitri. Okay, nampaknya kita masih ada soalan daripada penonton. Topik yang hangat ni, ramai yang berminat tentang perubatan nuklear. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum doktor. Nama saya Ahmad Iskandar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saya ingin bertanya mengenai peluang kerjaya dalam bidang perubatan nuklear. Terima kasih doktor. Dr. Azhari silakan. Okey, adik Ahmad Iskandar ya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Okey, peluang kerjaya dalam bidang perubatan nuklear ni yang paling banyak ialah di hospital-hospital yang mempunyai pusat perubatan nuklear. Contohnya ialah radiation technologist, okey, juru X-ray, ahli farmasi atau juga dikenali sebagai radiofarmasis dalam bidang perubatan nuklear. Kemudian doktor perubatan nuklear atau physician, physicist, pegawai sains dan juga pegawai penyelidik. Yang ini yang ada di hospital-hospital yang mempunyai pusat perubatan nuklear lah. Kemudian di institusi pengajian tinggi ada juga kerjaya, boleh jadi sebagai pensyarah untuk subjek perubatan nuklear, pegawai sains dan juga pegawai penyelidik. Okay, seterusnya ada juga sebagai saintis di institusi penyelidikan. Seperti juga di sini di Agensi Nuklear Malaysia sebagai pegawai penyelidik ataupun sebagai seorang saintis dalam bidang perubatan nuklear.
Saya harap dapat menjawab soalan daripada adik Ahmad Iskandar tadi. Terima kasih. Okey, baik Dr. Azhari. Terima kasih kerana Sama-sama. menjawab semua persoalan daripada penonton dan juga daripada saya sendiri. Okey, terima kasih Dr. Azhari. Kita untuk yang seterusnya kita bersama panel kita, panel yang seterusnya pada pagi ini iaitu Dr. Siti Najila yang akan membincangkan berkaitan teknologi nuklear dalam menangani pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan ya, umum telah mengetahui bahawa dunia kini sedang dilanda pandemik COVID-19 iaitu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 coronavirus. Virus ini telah menjangkiti lebih kurang 125.415 juta daripada populasi dunia dan telah menyebabkan lebih kurang 2.756 juta kematian di seluruh dunia ya. Yang ini adalah rekod perangkaan pada 25 April 3, 2021. Dan sehingga kini masih lagi tiada rawatan yang khusus untuk penyakit COVID-19 ini. Rawatan yang ada adalah lebih kepada merawat gejala ataupun simptom. Maka dengan itu untuk mengelakkan penularan yang lebih teruk penyakit COVID-19 ini, maka pematuhan SOP adalah amat diperlukan ya, seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, kerap mencuci tangan, mengelakkan dari berada di tempat yang sesak dan tertutup. Ya, semua ni merupakan salah satu kaedah yang berkesan untuk mengelakkan kita dari dijangkiti penyakit COVID-19 dan juga untuk mengelakkan COVID-19 dari merebak dengan lebih meluas. Dan alhamdulillah kini saintis-saintis seluruh dunia telah berjaya mencipta vaksin untuk penyakit COVID-19 dengan berbagai teknologi ya. Dan diharap dengan adanya vaksin ini penularan penyakit COVID-19 dapat dihentikan dan kita semua boleh kembali kepada aktiviti seperti sebelum ini. Okay, baik, dikala dunia dilanda pandemik COVID-19 ini, difahamkan teknologi nuklear juga mempunyai peranan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, nuclear power reactor membantu dalam membekalkan tenaga elektrik yang berterusan. Pekerja-pekerja di nuclear power reactor ini sentiasa komited dalam memastikan bekalan elektrik sentiasa ada dan mencukupi untuk digunakan oleh fasiliti-fasiliti penting seperti di hospital, pusat gerakan, pejabat-pejabat kerajaan dan lain-lainnya. Teknologi nuklear juga dilihat berpotensi untuk membantu dalam perawatan penyakit COVID-19. Satu kajian yang telah dijalankan di negara Iran di mana saintis-saintis di sana menggunakan low dose radiation therapy ataupun LDRT terhadap pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala radang paru-paru. LDRT iaitu single fraction 0.5 grade radiasi terhadap keseluruhan paru-paru pesakit telah memberikan respon yang positif kepada pesakit ini. Walaupun kaedah ini masih di peringkat kajian, namun ia nampaknya merupakan satu kaedah yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai salah satu modaliti untuk rawatan penyakit COVID-19. Baik, Dr. Siti Najila, selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, bolehkah Dr. Siti Najila terangkan dengan lebih jelas bagaimana teknologi nuklear dapat membantu dalam menangani pandemik COVID-19 ini? Silakan Dr. Najila. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Sebelum itu izinkan saya untuk share slide bagi tujuan pembentangan untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Pengerusi Majlis Dr. Zainal Adam, Dr. Azhari Kasbullah, tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian yang mengikuti acara ini di alam maya. So untuk today saya akan membincangkan tentang penggunaan teknologi nuklear dalam menangani COVID-19. So topik yang sedang hangat diperkatakan buat masa ini adalah COVID-19. Pada 16 Mac lepas, genaplah 1 tahun Malaysia berdepan dengan virus ini dan dalam masa ini pelbagai teknologi telah memainkan peranan yang penting dalam memerangi pandemik ini. Di antara teknologi yang telah kita adaptasi bagi memudahkan pengamalan norma baru dan juga bagi memerangi pandemik termasuklah penggunaan 3D printing.
So dalam rajah ini ada menunjukkan satu contoh alat 3D printer. So 3D printing ni boleh digunakan bagi penghasilan kelengkapan pelindungan diri PPE seperti pelindung muka contohnya. So dalam gambar ini juga ada menunjukkan contoh face shield atau pelindung muka. 3D printing telah memainkan peranan penting apabila pada awal pandemik terdapat kekurangan PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan atau frontliner. Seterusnya, teknologi pengesanan kontak. Salah satu kaedah yang paling berkesan untuk mengurangkan penyebaran jangkitan adalah melalui pengesanan kontak rapat dengan mana-mana kes positif. Pada masa ini semua sudah biasa untuk scan aplikasi MySejahtera setiap sekali untuk masuk premis kedai, pejabat dan sebagainya. Aplikasi telekonferens juga seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya juga banyak digunakan semasa pandemik ini. Saya rasa kebanyakan peserta di luar sana sangat-sangat mengenali aplikasi-aplikasi ini, terutamanya dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah dan juga bagi sesiapa yang bekerja di rumah. Dan akhirnya penggunaan e-wallet seperti Boost, Touch and Go dan sebagainya semakin meningkat bagi mengurangkan kontak dengan wang kertas yang mungkin terkontaminasi dengan virus COVID. Tapi tahukah anda, teknologi nuklear juga ada memainkan peranan penting dalam menangani pandemik ini. Mesti anda semua tertanya-tanya, bagaimana teknologi ini dapat membantu? Mari saya terangkan. So seperti mana yang kita semua tahu, penggunaan kelengkapan pelindungan diri PPE amat penting bagi melindungi petugas barisan hadapan dari dijangkiti. Contohnya dalam rajah ini, PPE yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia termasuklah penutup kepala hood, topeng muka 695, pelitup muka, dan saya percaya juga kita semua sudah biasa untuk memakai pelitup muka terutamanya jika kita hendak keluar ke kedai, restoran, ke sekolah dan sebagainya. Ia juga, PPE juga termasuk gaun isolasi, apron plastik, sarung tangan dan juga penutup kasut. Set peralatan pelindungan diri ini dapat memberi perlindungan dengan membantu mencegah mikroorganisma termasuk virus daripada mencemarkan tangan, mata, rambut, pakaian dan kasut supaya tidak tersebar kepada kaki tangan lain dan juga pesakit. Memandangkan bahan-bahan ini perlu dalam keadaan bersih atau steril, ianya boleh dibersihkan menggunakan teknologi nuklear dengan kaedah pensterilan gamma. So seterusnya saya akan membincangkan tentang pensterilan produk menggunakan teknologi nuklear. So apakah itu pensterilan gamma? Pensterilan dilakukan dengan mendendahkan produk pada sumber sinaran. Sumber sinaran yang biasa digunakan ialah kobalt 60 yang mempunyai separuh hayat selama 5.27 hari. Sinar gamma yang dihasilkan dapat menembusi seluruh produk dan mengaktifkan bakteria yang ada. So sebagai contoh, ini rajah contoh. So kita mempunyai produk yang ada dalam bungkusan seperti dalam satu kotak dan ianya akan didedahkan kepada sinaran gamma yang dihasilkan daripada kobalt 60. Dalam aspek keselamatan, proses penyinaran gamma ini tidak menghasilkan sisa atau menyebabkan keradioaktifan pada bahan yang diproses. Maknanya teknik ini adalah teknik yang selamat. So ada pensterilan sinar gamma mempunyai beberapa kelebihan. Pertamanya, daya penembusan yang tinggi membolehkan penyinaran bahan dalam bungkusan dan dapat menghadkan risiko pencemaran setelah proses pensterilan dan diselesai. Penyinaran bahan boleh dilakukan dalam kotak. So kita tidak perlu untuk menyinarkan bahan individu. So memandangkan kita tidak perlu menyinarkan bahan individu, kita tidak memegang atau menghandle barang tersebut. So maka ia boleh menghadkan risiko pencemaran setelah proses pensterilan selesai. Proses ini proses yang gentle atau lembut
kepada produk kerana proses tidak memerlukan keadaan yang ekstrim seperti suhu yang tinggi atau menggunakan bahan-bahan kimia yang harsh atau kasar. Oleh itu, ia tidak meninggalkan sisa kimia atau bahan toksik kepada produk. Produk ini boleh digunakan sejurus selepas disinarkan. So selepas proses pensterilan selesai, ia boleh terus diedarkan kepada pengguna ataupun kepada kedai untuk digunakan terus. Proses ini juga fleksibel kerana ia boleh mensterilkan produk dalam pelbagai fasa, sama dalam bentuk cecair, gas ataupun pejal. Ianya juga boleh untuk bahan yang mempunyai pelbagai ketumpatan, ukuran dan ketebalan. So, tujuan utama pensterilan gamma ialah untuk membunuh bakteria. So, penyinaran gamma akan membunuh bakteria dengan meleraikan DNA dan menghalang pembahagian bakteria tersebut dari terus membiak. So, dalam rajah ini ada menunjukkan proses yang saya katakan tadi. So, proses peleralan, so dalam rajah ini kita gunakan bakteria E. coli sebagai contoh. So, selepas ia disinarkan dengan sinar gamma, kalau kita lihat molekul DNA itu dileraikan, pecah ataupun musnah. Dan oleh itu ianya dapat menyebabkan kematian sel bakteria tersebut. So itulah tujuan utama kenapa kita melakukan pensterilan gamma. So ini adalah contoh kemudahan pensterilan gamma. Secara ringkasnya, proses akan bermula dengan meletakkan bungkusan produk di atas konveyor bergerak. So ini ada konveyor bergerak. So konveyor tersebut akan bergerak menuju ke bilik atau kebuk penyinaran di mana punca sinaran iaitu Cobalt 60 terletak. So ini untuk melihat dengan lebih dekat contoh kebuk tersebut, kita boleh lihat, kita boleh rujuk kepada rajah ini. So bila tidak digunakan, punca Cobalt 60 ini akan disimpan dalam kolam air bawah tanah. So ini adalah kolam air. So punca Cobalt 60 akan terletak di bawah ataupun dalam kolam ini. So apabila proses penyinaran akan dimulakan, punca Cobalt 60 ini akan dinaikkan, raise dari dalam kolam tersebut dan pembungkusan produk didedahkan kepada sinar gamma. So apabila produk dah berada di dalam kebuk ini dan perlu disinarkan, Cobalt 60, punca Cobalt 60 akan di-raise atau dinaikkan supaya bungkusan ini terdedah kepada sinar gamma. So setelah proses penyinaran selesai, bungkusan atau produk tersebut akan bergerak keluar dan sedia untuk diedarkan atau diekspor. So rajah di bawah ini adalah contoh rak di mana punca Cobalt 60 itu disimpan di bawah air. So you boleh nampak dia punya punca Cobalt 60 di dalam rajah ini. So apakah jenis-jenis produk yang boleh disterilisasi dengan kaedah ini? Banyak sebenarnya. Selain daripada bahan-bahan PPE yang saya sebutkan tadi, ia juga boleh mensteral atau boleh mensterilkan peranti perubatan seperti jarum, syringe dan kateter yang seperti dalam gambar ini. Ia juga boleh mensterilisasi makanan, rempah ratus, buah-buahan dan bahan kosmetik. So seterusnya, saya akan membincangkan penggunaan teknologi nuklear dalam menangani COVID-19 iaitu dalam penyediaan vaksin. Salah satu kaedah pencegahan yang paling efektif dalam menangani COVID-19 ialah dengan pengambilan vaksin. Hasil suntikan vaksin, sistem imuniti atau perlindungan badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus sekiranya terdedah kepada virus COVID-19. Seperti mana yang tuan-puan dan adik-adik sekalian semua sedia maklum, program imunisasi kebangsaan sedang giat dijalankan sebagai usaha untuk memberi perlindungan kepada semua penduduk Malaysia terhadap penyakit ini.
So terdapat beberapa jenis vaksin yang tersedia buat masa ini berasaskan teknologi yang berbeza. Contohnya teknologi mRNA, teknologi adenovirus dan juga teknologi yang menggunakan virus terenyah aktif. Untuk tujuan perbincangan pada hari ini, saya akan memfokuskan hanya pada penyediaan vaksin berasaskan virus tidak aktif ataupun virus nyah aktif. Vaksin berasaskan virus tidak aktif ini merupakan teknologi konvensional dan teknologi yang sudah matang di mana komponen utama ialah virus yang telah dimatikan menggunakan suhu tinggi, bahan kimia atau sinaran. Setelah virus tersebut dimatikan, ia tidak dapat lagi menyebabkan penyakit. So, kaedah meleraikan bahan genetik sama seperti yang telah saya sebut sebelum ini, iaitu dengan menggunakan sinaran mengion, sinar gamma untuk menyinar partikel virus bagi memusnahkan bahan genetik virus. So, di sini kita ada virus yang live ataupun yang hidup. Tetapi setelah disinarkan dengan menggunakan sinar mengion, kita dapat meleraikan bahan genetik virus itu supaya ia musnah atau mati. Tetapi pada masa yang sama, proses ini dapat mengekalkan tapak yang akan dikenali oleh sistem imun badan bagi penghasilan antibodi. So tapak ini terdapat di permukaan virus tersebut. So yang warna merah ini merupakan tapak yang akan dikenali oleh sistem imun badan bagi penghasilan antibodi. So antibodi inilah yang akan memberi perlindungan terhadap jangkitan COVID-19. So perbincangan pada hari ini agak pendek, tapi harapan saya pada sesi ini semua peserta dapat sedikit sebanyak maklumat baru berkenaan dengan penggunaan teknologi nuklear dalam menangani COVID-19. Selain dari kegunaan untuk perubatan nuklear, seperti yang diperbincangkan oleh Dr. Azhari sebelum ini, teknologi nuklear boleh digunakan untuk pensterilan produk seperti PPE, peranti perubatan, makanan, buah-buahan, rempah ratus dan sebagainya. Di samping itu juga, teknologi nuklear memainkan peranan yang aktif dalam penyediaan vaksin yang berasaskan virus tidak aktif ataupun inactivated virus. So dengan itu, besarlah harapan saya bahawa saya dapat menangkal sedikit sebanyak tanggapan negatif berkaitan dengan teknologi nuklear yang mungkin ada pada tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian. Oleh itu, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Siti Najila atas penerangan yang sangat jelas, terperinci dan menyeluruh bagaimana peranan teknologi nuklear dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Ya, teknologi nuklear dilihat boleh membantu dalam menyahkuman produk-produk perubatan yang digunakan oleh frontline kita. Selain daripada itu, teknologi nuklear juga boleh digunakan untuk pembangunan vaksin COVID-19 berpotensi ya. Baik Dr. Siti Najila, saya ada beberapa soalan. Ada dua soalan untuk Dr. Siti Najila. Okey. Pertama, tadi Dr. Siti Najila ada sebutkan yang proses nyahkuman produk-produk perubatan adalah dengan menggunakan punca Cobalt 60. Ya. Soalan saya, di mana dan bagaimanakah bahan radioaktif Cobalt 60 ini dihasilkan? Okey. Terima kasih Dr. Zainah di atas soalan tersebut. So, elemen kobalt yang tidak beradioaktif wujud secara semula jadi dalam pelbagai mineral dan telah lama digunakan sebagai ejen pewarna biru untuk seramik dan kaca. Walau bagaimanapun, kobalt 90 tidak wujud secara semula jadi dan ianya adalah sejenis isotop radioaktif sintetik ataupun buatan yang dihasilkan dalam reaktor nuklear. So, pengeluar dan pembekal utama bahan ini adalah negara Argentina, Rusia dan juga Kanada. Okey, baik. Difahamkan juga yang vaksin penyakit COVID-19 ini terdiri daripada beberapa jenis yang macam seperti yang doktor telah jelaskan tadi ya. Persoalan saya, apakah perbezaan dari segi teknologi yang digunakan oleh setiap jenis vaksin COVID-19 yang telah berada di pasaran kini?
Ya, Dr. Zainah. Topik vaksin ini topik hangat ya sekarang ini. Baiklah, saya akan cuba untuk memberi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis vaksin untuk COVID-19. Buat masa ini ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang terdapat di pasaran yang menggunakan pelbagai teknologi. So buat masa ini saya akan fokus kepada 3 teknologi utama, iaitu vaksin menggunakan vektor virus, mRNA dan juga virus nyah aktif ataupun virus tidak aktif. So vaksin mRNA ialah jenis vaksin yang mengandungi bahan genetik virus COVID-19. So bahan genetik inilah yang akan merangsang sistem pertahanan badan untuk melawan jangkitan virus. Ini merupakan teknologi vaksin yang terbaru. Manakala vaksin vektor pula, ia mengandungi virus yang telah diubah suai dan selamat. Ia akan bertindak sebagai pembawa sebahagian bahan genetik virus COVID untuk merangsang sistem pertahanan badan bagi melawan jangkitan virus. Contoh vaksin yang telah dibangunkan sebelum ini dengan menggunakan teknologi ini ialah untuk penyakit Ebola. Dan akhir sekali, vaksin inactivated ataupun vaksin inactivated virus mengandungi keseluruhan atau sebahagian virus COVID-19 yang telah dimatikan ataupun dinyah aktif. Ianya juga mampu untuk merangsang sistem pertahanan diri. Beberapa vaksin telah pun dibangunkan menggunakan teknologi ini, termasuklah untuk penyakit polio, rabies dan juga Japanese encephalitis. Baik, terima kasih Dr. Najila atas penerangan, atas jawapan kepada soalan tadi. Nampaknya kita ada soalan juga daripada penonton sesi sembang santai ni. Okey, soalan yang pertama, silakan Dr. Najila. Saya Muhammad Zaki bin Mazin, bertugas sebagai perawat irigasi kanan di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Biasanya di lapangan terbang terdapat mesin pengibas untuk bagasi penumpang. Jadi saya ingin tahu adakah keterangan yang bertugas terkait dengan awam yang berada di dalam hampiran dengan mesin pengibas itu selamat dari terkena sinaran. Terima kasih di atas soalan tersebut Tuan. Seperti mana yang kita semua tahu, sinar X mampu menembusi tubuh manusia dan pelbagai bahan lain. Dengan kelebihan ini, sinar X digunakan dalam pelbagai bidang. Contohnya untuk menilai tahap kesihatan seseorang. Saya pasti ramai di antara kita pernah melalui pemeriksaan menggunakan X-ray. Pada masa yang sama, ia juga boleh digunakan untuk mengesan kerosakan pada struktur bangunan, mengimbas bagasi di lapangan terbang dan juga untuk tujuan kawalan keselamatan. Pemeriksaan dengan sinar X tidak menyakitkan dan penggunaannya tidak menyebabkan apa-apa kesan sampingan. Saya pasti ramai di antara kita yang mana-mana pernah menjalani pemeriksaan sinar X, selepas tu kita tak adalah pengsan ataupun rasa sakit ataupun rasa mual dan sebagainya. So sinar X adalah selamat untuk digunakan kerana jumlah sinaran yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sangat rendah. Walau bagaimanapun, langkah berjaga-jaga seperti pemakaian personal dosimeter bagi mengesan kadar pendedahan supaya tidak terlalu tinggi perlu dipakai. So ini adalah sejenis lencana atau patch yang kita pakai semata bekerja dengan sinar X. Kita juga perlu mengamalkan prosedur kerja yang selamat dan juga menggunakan perisai X-ray sekiranya perlu adalah di antara langkah pencegahan yang boleh diambil. So saya bagi contoh yang lain, iaitu apabila kita membawa kereta. Kereta itu sendiri selamat sebenarnya, tetapi pada masa yang sama kita perlu juga memakai tali pinggang keledar, mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga mematuhi peraturan lalu lintas. Kereta itu selamat, tapi ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya memastikan keselamatan kita sentiasa terjamin. So saya harap jawapan saya ada sedikit sebanyak menjawab pertanyaan Tuan tadi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Najila atas jawapan yang telah diberikan. Baik, kita ada soalan seterusnya. Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Aziz daripada Sekolah Dr. Abdul Razak, Seremban Negeri Sembilan. Saya ingin bertanya, boleh tak Doktor terangkan bagaimana teknik perubatan nuklear dapat membantu dalam melawan virus COVID-19? Terima kasih Doktor.
Satu soalan yang sangat baik dari adik Haziq. Teknik perubatan nuklear merupakan teknik yang amat sensitif dalam mengesan penyakit seperti yang telah diperbincangkan oleh Dr. Azhari sebelum ini. Oleh itu, penggunaannya akan banyak membantu dalam melawan penyakit ini. Di antara kegunaannya ialah untuk mengesan lokasi keradangan dan jangkitan kepada pesakit. Sekiranya kita tahu di mana lokasi jangkitan, ianya membolehkan rawatan yang lebih fokus untuk diberi. Contohnya, salah satu simptom COVID ialah masalah pernafasan. Jika kita sudah mengenal pasti di mana jangkitan berlaku, maka kita boleh mensasarkan terus rawatan yang diberi terus ke sumbernya. So untuk kegunaan kedua ialah mensasar bahan terapeutik terus kepada virus yang menyebabkan jangkitan. Sebelum ini, kebanyakan rawatan untuk pesakit COVID lebih tertumpu kepada merawat simptom daripada punca penyakit itu sendiri. So kalau oleh itu, kita boleh membangunkan sejenis ejen terapeutik yang boleh membunuh virus itu sendiri. So yang ketiga, penggunaan teknik perubatan nuklear boleh membantu dalam pembangunan ubat antiviral baru. Seperti yang saya sebut sebelum ini, pengambilan vaksin adalah langkah pencegahan. Tiada lagi ubat dalam bentuk kapsul, tablet dan sebagainya yang boleh diambil untuk merawat penyakit ini. Teknik perubatan nuklear boleh membantu dalam usaha untuk mengenal pasti ejen terapeutik baru yang boleh digunakan sebagai rawatan yang efektif. So saya harap ini dapat menjawab sedikit sebanyak pertanyaan daripada adik Haziq tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Siti Najila. Harap kekabaran adik Haziq telah jelas ya, diterangkan oleh Dr. Siti Najila. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azhari dan Dr. Najila di atas segala ilmu, maklumat dan perkongsian tentang aplikasi teknologi nuklear dalam perubatan dan juga teknologi nuklear. Bagaimana teknologi nuklear boleh membantu dalam pengawalan pandemik COVID-19. Dr. Azhari telah menerangkan secara am apa dia perubatan nuklear, status-status perubatan nuklear di Malaysia, terutamanya perubatan nuklear, hospital-hospital yang menawarkan perkhidmatan perubatan nuklear, jenis-jenis perubatan nuklear ataupun ejen radiofarmasikal yang ada di pasaran dan bagaimana ia berfungsi sama ada untuk merawat penyakit seperti kanser, hypothyroid dan juga untuk mengesan fungsi-fungsi organ dalam badan seperti MIB, DTPA, DMSA dan lain-lain. Dan juga Dr. Azhari telah menerangkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan perubatan nuklear yang telah dijalankan di bahagian teknologi perubatan Agensi Nuklear Malaysia, di mana bahagian teknologi perubatan kini sedang aktif membangunkan kapsul radioiodin untuk pengawalan penyakit berkaitan thyroid dan juga semariam EDTMP sebagai rawatan paliatif untuk pesakit kanser tulang. Okay, Dr. Siti Najila telah menerangkan dengan jelas dan menyeluruh bagaimana peranan teknologi nuklear dapat membantu dalam pengawalan penyakit COVID-19, di mana teknologi nuklear telah digunakan untuk teknologi nuklear secara khususnya iaitu sinaran gamma telah digunakan untuk proses senjah kuman atau sterilisasi produk-produk perubatan seperti PPE yang telah digunakan oleh frontliner kita dan juga peranti-peranti perubatan lain ya. Dan proses senjah kuman ini adalah amat penting untuk mengelakkan jangkitan kuman pada pesakit. Dr. Najila juga telah menerangkan bagaimana teknologi nuklear dapat membantu dalam menghasilkan vaksin, di mana aktif virus kita sinarkan dengan sinar gamma akan menyebabkan virus itu mati dan boleh digunakan sebagai vaksin untuk penyakit-penyakit tertentu termasuk penyakit COVID-19. Dan diharapkan agar segala maklumat, ilmu yang telah dikongsikan oleh dua orang panel kita tadi akan mendatangkan manfaat kepada semua penonton dan pelawat Minggu Sains Negara 2021 ini.
Baik, sebelum saya mengakhiri sesi sembang santai perubatan ini, saya ingin menjemput Dr. Azhari dan Dr. Siti Najila untuk memberikan rumusan pendek berkaitan topik yang telah dibincangkan. Baik, Dr. Azhari, 5 minit rumusan topik aplikasi teknologi nuklear dalam perubatan. Silakan Dr. Azhari. Okey, terima kasih Dr. Zainah. So sebagai rumusan ya, seperti yang saya terangkan tadi, rawatan menggunakan teknologi perubatan nuklear ni terbagi kepada dua, iaitu diagnostik dan terapeutik. Jadi jumlah radioaktif yang digunakan adalah rendah dan mempunyai separuh hayat yang pendek. Aspek keselamatan amat dititik beratkan bukan sahaja untuk petugas tetapi juga untuk pesakit. Jalan kerja yang selamat serta penggunaan alat-alat keselamatan seperti perisai dan sebagainya membantu dalam mengurangkan pendedahan kepada sinaran. Pesakit juga akan diasingkan selepas menjalani rawatan radioterapi supaya bahan-bahan radioaktif dalam badan pesakit dapat dikumuhkan dengan selamat. Namun tidak dinafikan bahawa kos rawatan menggunakan perubatan nuklear ini agak tinggi. Tetapi pesakit-pesakit dapat menerima rawatan ini daripada hospital-hospital kerajaan di mana kos rawatan lebih rendah berbanding dengan klinik-klinik swasta. Tetapi faedah yang dapat diperolehi melalui rawatan ini agak besar dan amat bermanfaat untuk pesakit. Dan juga pengesanan awal penyakit dapat memastikan rawatan yang cepat dan tepat dapat diberikan kepada pesakit dan sekaligus meningkatkan kemungkinan pesakit itu sembuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Azhari atas rumusan yang diberikan. Baik, Dr. Najila, 5 minit rumusan peranan teknologi nuklear dalam pengawalan pandemik COVID-19. Terima kasih Dr. Zainah. So sebagai rumusan ya, situasi pandemik yang kita hadapi bermula dari tahun 2020 merupakan situasi yang sangat mencabar. Kesan daripada itu, kita semua sangat-sangat bergantung kepada teknologi baru bagi kelangsungan hidup dan juga pengamalan norma baharu. Teknologi nuklear tidak ketinggalan dalam menyumbang untuk melawan dan menangani pandemik COVID-19 ini. Sumbangan teknologi ini adalah dalam dua bidang yang utama, iaitu dalam pensterilan gamma untuk bahan-bahan perubatan seperti sarung tangan, pelitup muka, jarum, syringe dan sebagainya. Dan ianya juga digunakan dalam penyediaan vaksin, di mana teknologi vaksin tidak aktif adalah teknologi yang terbukti dan telah lama dibangunkan. Kedua-dua penggunaan ini mengeksploitasikan kelebihan sinaran mengayon untuk kebaikan manusia. Dan yang paling penting, ianya selamat untuk digunakan. Seperti mana yang saya cuba ketengahkan hari ini, banyak sebenarnya kegunaan teknologi nuklear secara aman yang mungkin tidak diketahui oleh orang ramai. Soalan yang sering kami dapat ialah sama ada penyelidikan yang dijalani di Nuklear Malaysia adalah berkaitan dengan pembinaan. Tidak sama sekali. Penyelidikan yang dijalankan di Malaysia hanya melibatkan penggunaan teknologi nuklear secara aman dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian dan alam sekitar. Saya harap tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik sekalian dapat menambah sedikit ilmu tentang kegunaan-kegunaan ini dengan mengikuti program yang berkaitan sepanjang Minggu Sains Tenggara ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Siti Najila atas rumusan berkaitan tentang yang telah dibincangkan tadi ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, kita telah sampai ke penghujung program Sembang Santai Perubatan. Saya mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua peserta dan pengunjung Minggu Sains Malaysia, Minggu Sains Negara 2021 kerana sudi menyaksikan slot Sembang Santai Perubatan ini. Kami juga ingin memohon maaf di atas segala kekurangan, kekhilafan dan salah bicara di sepanjang slot ini dijalankan. Saya ingin akhiri sesi ini dengan sebuah pantun. Merdu bertingkah alunan suara, asyik mendayu gurindam sepi. Sampai sudah penghujung bicara, izinkan kami mengundur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di tahun hadapan. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih, assalamualaikum. Bye.
Penyelidikan dan pembangunan Semerium 153 dan EDTNP ini telah bermula sejak tahun 2017 melalui kerjasama Institut Kanser Negara. Produk radiofarmaceutical yang dihasilkan di Agensi Nuklear Malaysia seperti Semerium 153 EDTNP ini dapat memberi manfaat secara terus kepada rakyat. Kumpulan teknologi pengeluaran radioisotop diberi tanggungjawab untuk menghasilkan radioisotop Samarium 153 menggunakan kemudahan reaktor Triga Puspati di Agensi Nuklear Malaysia. Samarium 153 dalam ampul kuas yang telah disinarkan di reaktor Triga Puspati akan diproses di dalam hot cell. Sebahagian daripada samarium 153 ini akan dihantar kepada unit kawalan mutu dan unit teknologi farmaseutical untuk dilabelkan dengan EDTNP. Kumpulan teknologi radiofarmaceutical bertanggungjawab dalam formulasi dan juga penglabelan kit radiofarmaceutical. Proses penglabelan adalah kritikal untuk memastikan samarium 153 dapat mengikat dengan EDTNP secara optimum. Sampel-sampel samarium 153 yang diperolehi daripada unit pengeluaran akan diuji di makmal kawalan mutu bagi memastikan produk tersebut boleh digunakan dengan kesan dan selamat. Ujian-ujian seperti ujian radiokimia dan ujian ketulinan radionuklidik dijalankan untuk memastikan bahawa produk samarium 153 EDTNP adalah tulen serta mempunyai ciri-ciri radiofarmaceutical yang mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Di makmal mikrobiologi, kami menjalankan ujian bakteria dan otopsi serta serindi untuk produk samarium 153 EDTNP. Ini untuk memastikan produk adalah selamat untuk digunakan oleh para pesakit. Ujian-ujian ini dijalankan dengan teliti di dalam bilik bersih serta dalam persekitaran yang terkawal bagi memastikan keputusan ujian adalah tepat. Adalah diharapkan agar produk samarium 153 EDTNP ini dapat meringankan beban terutamanya kepada pengidap kanser tulang agar mereka dapat menjalani rutin harian